Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita akan masuk topik baru pada hari ini. Okay, sekarang Ustazah persilakan kumpulan pertama untuk membentangkan hasil kerja mereka. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan membentangkan musyad 36, iaitu dia berkaitan dengan ayat surah Al-Ahzab ayat 5. Maksud dia beserta dengan tuntutan hukum dia. So surah Al-Ahzab ni akan dibacakan oleh saudara Faris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Barakallahu azim. Seterusnya, maksudnya Syokani. Artinya, panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapa-bapa mereka sendiri. Cari itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi berdosa perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yang seterusnya, tuntutan hukum surah Al-Ahzab ayat 5. Yang pertama, wajib menasabkan anak angkat dengan nama bapa kandung. Contohnya kalau seorang budak lelaki ni nama dia Ahmad, bapa dia nama dia Ali. So dan Ali ni dah telah meninggal dunia. So ada seorang pakcik ni pula nama dia Amar. Amar ni nak ambil Ahmad ni sebagai anak angkat dia. So bila dia jadi anak angkat dia, Ahmad ni kena ambil nama bapa dia, nama bapa kandung dia juga, jadi Ahmad bin Ali. Tuntutan hukum yang kedua, anak angkat yang tidak diketahui bapa kandungnya boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Yang ketiga, jika menasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja, tidak berdosa. Tetapi kalau disengajakan, maka dikira berdosa. Itu saja. Okey, tahniah kepada kumpulan ini, pembentangan yang cukup bagus. Okey, dipersilakan kumpulan yang kedua untuk meneruskan pembentangan. Okey, Assalamualaikum. Jadi kita akan teruskan dengan sebab nuzul ayat 5 surah Al-Ahzab. Okey, jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Zaid bin Harisah yang merupakan seorang bekas hamba Rasulullah. Okay, jadi Rasulullah telah mengambil Zaid bin Harisah ni sebagai anak angkat baginda sebelum kerasulannya. Lepas tu orang ramai memanggil Zaid ni dengan nama Zaid bin Muhammad, nama bapa angkat dia lah kiranya kan. Lepas tu lalu Allah menurunkan ayat ini yang melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada bapa kandungannya. Macam dalam maksud surah tadi lah kan, dia kata panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapa-bapa mereka sendiri. Jadi itulah sebab nuzul ayat 5 surah Al-Ahzab. Okey, yang seterusnya kaedah istinbat hukum menggunakanlah kehu. Jadi ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz ud'uhum, iaitu alamatnya fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Jadi kesimpulan hukum dia, oleh itu anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung. Menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua, penerangan yang jelas. Okey, kita teruskan dengan kumpulan yang ketiga, batas-batas pergaulan. Seterusnya adalah batas-batas pergaulan antara anak angkat dan keluarga angkat. Yang pertama, berikan pendidikan agama kepada anak angkat dan anak kandung sejak kecil, terutamanya berkaitan aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Maksudnya walaupun dia anak angkat, dia still kena beri pendidikan agama supaya adil lah, tak lari daripada agama. Seterusnya, menjaga adab pergaulan seperti sentuhan dan bahasa badan antara anak angkat dan keluarga anak angkat. Sebab anak angkat ni contohnya dia dah contohnya dia kecil lagi, so kita kena macam jaga dia punya pergaulan dia.
Kalau anak angkat tu macam dah besar, lagi lah kena jaga kan, sebab dia dah matang apa semua. Untuk yang ketiga, menjaga batas aurat dalam kalangan ahli keluarga. Apabila anak angkat telah akil baligh kerana keluarga angkat bukan mahram. Ni lah yang cakap ni. Bila dia dah besar lagi kita kena jaga, sebab dia apabila dia dah baligh dia memang bukan mahram. So apabila dia dah baligh kita dah tak boleh sentuh dia. Okay, ini trivia. Pengertian nasab dalam bahasa maksudnya kerabat. So istilah dia pertalian keluarga melalui keturunan, terutama daripada sebelah bapa disebabkan perkahwinan dan kelahiran. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Okey, dipersilakan kumpulan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan tentangkan tentang kesan menasabkan anak angkat pada nama bapa angkat. Ini adalah potongan ayat Quran yang sudah dibaca oleh Farid Wazdi sebentar tadi. So aspek dia yang pertama pernikahan, yang kedua nafkah dan tanggungjawab, yang ketiga perwalian, yang keempat perwarisan harta dan wasiat, dan yang kelima pergaulan. Untuk yang pertama pernikahan. Jika diwalikan oleh orang yang tidak sah nasab seperti bukan bapa atau saudara lelaki kandung, maka pernikahan tersebut tidak sah. Jadi bapa angkat tidak boleh menjadi wali. Seterusnya nafkah dan tanggungjawab. Nafkah dan tanggungjawab terhadap anak kandung adalah wajib dan lebih berat daripada anak angkat. Ketiga ada perwalian. Selain pernikahan, wali berperanan penting dalam banyak perkara seperti dalam pengurusan harta, penjagaan anak yatim dan haji. Seterusnya yang keempat, pewarisan harta dan wasiat. Pembagian harta pusaka kepada anak angkat bermakna memberikan harta yang bukan haknya. Anak angkat hanya berhak mendapat wasiat dan hibah. Dan yang terakhir dari segi pergaulan, anak angkat bukan mahram. Di pergaulan dengan keluarga angkat seperti batas aurat dan adab pergaulan perlu dijaga. Maksudnya macam kumpulan tadi bentang yang kalau anak angkat yang dah capai usia balik, dia kena jaga batas dia dengan orang yang bukan mahram. Jadi antara syur dan cadangan yang saya dapat yang kami dapat daripada pejabat mufti wilayah ialah sekiranya anak angkat tersebut berusia di bawah 2 tahun, lebih utama untuk ibu angkat ini menyusukan anak tersebut. Jadi dia macam menjadi ibu sesuana untuk menjadikan anak tersebut mahram, dan ini dapat mengelakkan kesulitan berkenaan isu mahram semasa anak tersebut dewasa nanti, dah balik nanti dia tak ada isu tentang mahram bukan mahram ni. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang keempat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dong. Ustazah. Azza.